وأصحابه الكرام الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala dapat kita berhimpun sekali lagi petang ni dalam sesi baca kitab kita, kitab An-Nasaihud Diniyah wa Wasayal Imaniyah, susunan Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Kitab ini adalah ringkasan bagi kitab Ihya Ulumuddin secara ringkasnya sekali. Ditulis oleh Imam Haddad. Sangat-sangat kalau dululah tuan-tuan guru kita menggalakkan kita supaya khatam kitab ni, banyak nasihat-nasihat yang kita dapat. Nasihat-nasihat tentang kebatinan, tentang sembahyang, rohnya puasa dan adab-adabnya kita dalam pergaulan kita. Mudah-mudahan dapat panduan hidup kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, supaya denganlah Allah Ta'ala mengizinkan kita membuka kitab, baca kitab, supaya setiap apa yang kita baca semuanya itu menjadi sifat bagi diri kita, dapat kita hayati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita banyak baca mendengar tentang bahayanya orang yang kalau dah belajar tapi tidak laksanakan ilmunya. Orang yang dah belajar tapi main-main lagi, masih ingkar pada Allah Ta'ala, sangat besar celanya. Kita mohon, janganlah ya Allah, janganlah aku jadi orang itu ya Allah, janganlah aku jadi orang yang begitu ya Allah. Lindungi ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Macam mana besar dosa sekalipun, kau juga yang peliharakan ya Allah, kau yang lindungkan ya Allah. Berikanlah kami orang-orang dapat manfaat daripada ilmu yang telah kau berikan kepada kami ya Allah. Kami mohon berlindung denganmu saja ya Allah. Kami mohon kesejahteraan pada hari menghadap padamu nanti ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, jangan kau murka kami, jangan sekarang, jangan kemudian ya Allah. Kami mohon ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, Maha Agung Engkau ya Allah, tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Berlindung ya Allah, berlindung ya Allah, selamatkan ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kita pada kitab kita, kitab Jawi, muka surat 368. Kitab Rumi? Ya? 331. Sebut depan lagi. 3 berapa? 347 ya, 347. Tiga punya? 331. Dia ada banyak edisi ya. Dia banyak edisi. Yang untuk kawan-kawan semua, seberapa daya kalau ada kitab Jawi, kitab Romi, saya cadang, bukan saya cadang, saya gesa pakai kitab Romi. Baca kitab Jawi. Tidak dibenarkan baca kitab Romi kecuali yang sudah mahir Jawi. Tidak dibenarkan baca kitab Romi kecuali yang sudah mahir Jawi. Jadi dia dah mahir Jawi, dia baca Romi Jawi, suka hati dia. Dia belum mahir Jawi, habis ada orang buka Jawi, dia nak baca Romi, bila dia nak baca Jawi lagi? Yang dah mahir Jawi boleh, kau nak buka kitab Romi pun boleh, kalau ada tulis Cina pun boleh, kalau memang kau dah mahir Jawi. Yang belum mahir Jawi, inilah masanya untuk anda melatih kemahiran baca kitab Jawi ya. Segala ilmu-ilmu kita di alam Nusantara kita, alam benua Melayu kita, ratusan tahun semuanya dengan kitab Jawi belaka. Hanya belakangan ini kitab Romi hanya baru berapa hari. Bolehlah kita boleh timba daripada kitab Romi kita, tetapi yang Jawi itu berapa banyak khazanahnya. Kalau tak mampu membaca Jawi, nanti segala ilmu, bukan hanya pupus bacaannya saja, pupus ilmunya di kalangan masyarakat kita. Kena perlu mampu membaca kitab Jawi ya. Bukan kita saja ya, hatta budak-budak Fatani itu dah memang dah tentulah. Ini siam-siam bahagian atas, Bangkok, Chiang Mai, Cambodia, semua tu. Mereka kalau nak belajar pondok mereka, mesti salah satu mata pelajaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu dan Jawi. Kerana apa? Di rantau sini rujukannya ialah bahasa Jawi kita, bahasa Melayu kita dan kitab-kitab Romi kita. Maka mereka belajar usaha di Hadramaut, mereka ambil idhafinya bahasa Jawi, kitab Jawi kita. Baca kitab ini dengan kita, budak-budak Cambodia semua. Kita orang Melayu tak nak sini masih banyak, jangan sampai jadi pupus di negeri kita, di tempat kita bertanggungjawab. Saya ingat pesan guru saya Habib Abdullah Jufri, iaitu bacanya semua kitab Arab sajalah, Tuhfahnya ayah dari guru-guru Hadramaut semua. Tapi dia baca kitab Jawi, dia bilang kalau kitab Jawi lah ni, anda setakat nak ilmu, bermakna bukan nak sertifikat kelulusan apa semua, setakat nak ilmu, tak habis kita baca kitab Jawi, ilmu inti belum tinggi lagi. Dia bilang begitu. Semua bidang ada dalam kitab Jawi kita. Dan beliau bilang itu beratus tahun kita kitab-kitab Jawi membimbing umat
dalam ilmu, dalam agama, dan kalau dia pupus dalam zaman kita, kita bertanggungjawab. Jadi dia bilang kita kena teruskan setiap generasi, ya. Jadi siapa yang ada kitab Rumi, tolong bagi saya. Nantilah kemudian saya beli pun tak apa. Saya beli pun tak apa, ya. Saya nak bagi kepada yang mahir bahasa Jawi, bahasa tulisan Jawi. Yang anda kena beli kitab Jawi. Tak ada photostat pun tak apa, asal dari Jawi, ya. Begitu. Kita sebut tentang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agarib, kaum kerabat, dan berbakti kepada jiran tetangga. Sekarang kepada teman dan kawan-kawan, ya. Teman, kawan-kawan, taulan, sahabat handai, semua tu samalah. Tak boleh tidak, ya. Kita berkawan ini tinggi nilainya, ya. Itu rahmat Allah Ta'ala. Macam-macam peluang pintu syurga diberi oleh Allah Ta'ala daripada berbagai-bagai jalan. Berbagai-bagai jalan. Daripada orang tua, kita boleh dapat pahalanya. Dengan orang-orang yang dah berumur, kita hormat, boleh dapat ada pahalanya. Daripada jiran dan daripada kawan-kawan sekalipun. Kawan-kawan lah paling senang, member kita, berkawan dengan dia. Jaga baik penjalinan kawan-kawan, jaga niat. Bukan kawan dia kerana pasal dia kaya. Jaga niat pasal kawan dia pergi tempat dia selalu dapat hiburan. Bukan. Ya, dengan dia kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah kita berkawan. Tadi pagi kita baca kitab Risalah Muawanah kita, Nabi kita sebut, ya, apa, wajib mendapat kasih sayangku orang yang berkasih sayang lantaranku, orang yang apa, duduk-duduk bersama denganku, orang yang saling berkunjung-mengunjung kerana-ku, wajib dapat kesayangan Nabi, kecintaan Nabi. Kalau orang melakukan sedemikian, dengan kawan-kawan kita boleh dapat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kawan-kawan kita boleh dinaung bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu ada beberapa golongan akan dinaung bawah naungan arasy Allah Taala, tidak akan naungan pada itu kecuali naungan arasy Allah Taala saja. Panas 50,000 tahun, tak makan, tak minum, tak mati, tak hidup. Di sana Allah deritanya. Tetapi ada golongan yang di bawah naungan arasy Allah Taala, di antaranya dua orang yang bersahabat bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Bertemu bukan pasal dia saudara, sepupu, tidak. Itu memang kena bertemu. Bertemu bukan pasal meniaga, bertemu bukan pasal main golf, bertemu bukan pasal gurau senda, bertemu kerana ibadat kerana Allah, kerana kuliah, kerana cari nafkah, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Bukan pasal merajuk, bukan pasal jengkel, bukan pasal bukan kerana Allah, kena transfer ke ataupun meninggal dunia ke, begitu, ya. Sekolah habis, masing-masing bawa haluan masing-masing, bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala, ya. Maka dapat naung bawah naungan Allah Ta'ala. Sebab itu sahabatan pun didengki oleh syaitan. Sahabatan pun kawan kita pandang salah aja kawan kita. Sikit-sikit aja ambil hati, sikit-sikit aja kecil hati, sikit-sikit aja tak nak cakap. Khususnya orang perempuan. Tak mau itu macam. Orang perempuan, kalau sebab itu orang perempuan tak digalakkan berjemaah di masjid. Dia kalau jumpa aja cekcok, gaduh. Nak betulkan saf aja pun gaduh. Tak mau. Tak mau itu macam. Dengan kawan sikit lebih kurang terima. Orang perempuan suka cekcok. Laki-laki pun yang ada juga pengen macam perempuan. Sikit-sikit suka merajuk, sikit-sikit begitu. Itu kalau dia pengen macam perempuan, cubitkan aja macam perempuan juga. Allah. Jangan, ya. Orang bernaung di bawah naungan arasy Allah Ta'ala, orang yang dua sahabat bertemu dan berpisah kerana Allah. Dan apabila hari kebangkitan, ingat, ya, hari bangkit lain, mahsyar lain. Bangkit tu keluar daripada kubur, macam toge kita semua keluar. Fa idza nufikha fi sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Apabila ditiupkan sur, mereka bersegera bangkit daripada kubur mereka dan menuju kepada Tuhannya. Tempat bangkit lain, tempat himpun lain. Tempat himpun itulah mahsyar. Jauhnya wallahu alam, tak tahu berapa banyak. Berapa jauh sini sampai ke China, berapa kali lipat kita tak tahu. Punya jauh semua tu. Manusia terbagi kepada 3 bangkit daripada kubur. Yang pertama, kenderaan sudah tunggu. Yang kedua, jalan kaki. Yang ketiga, jalan muka di bawah, kaki di atas. Sejauh-jauhnya. Sahabat heran bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, berjalan dengan muka wahai Rasulullah? Maka sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menjadikan mereka berjalan dengan kaki di dunia, Allah juga yang menjadikan mereka berjalan dengan muka. Tak tahulah mukanya tu berkisar ke, mengenjut ke, ataupun bagaimana ke, muka di bawah, kaki di atas. Namun yang naik kenderaan tu bukan sembarang kenderaan, istimewa, bermacam-macam jenis kenderaan ikut martabat orang masing-masing. Di antaranya bangkit dari kubur saja hidangan dah dapat. Belum rasa haus dah minum. Belum rasa lapar dah makan. Allah, kalau makan di sana tu bukan mainlah, punya istimewa. Belum rasa haus dah beri minum. Belum rasa lapar dah dikasih makan. Dan kenderaan dah tunggu. Kenderaannya daripada pelananya saja, daripada permata beraneka warna. Dia kaget, ini untuk siapa? Untuk siapa? Malaikat datang, silakan naik. Pas makan terus dinaikkan. Untuk siapa? Ini untuk orang yang persahabatannya baik. Untuk orang yang menjalin persahabatan
dengan erat persahabatannya itu diberikan begitu. Tak keberuntung kita sembahyang malam tak ada banyak, tak ada langsung kadang-kadang, tak ada langsung selalu. Bukan kata tak ada langsung kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tak ada langsung selalu. Allah, dah gitu tengok TV-nya tak tinggal, macam-macam dosa kita. Ada peluang rupanya dengan satu kebaikan kita menjalin dengan sahabat kita, dan kita tak tahu sahabat kita siapa tahu. Kan kita kena disuruh husnuzan dengan semua orang kan. Pasangkan tanggapan terhadap sahabat anda dengan setinggi-tinggi dan Allah pada zanmu. Tengok kawan anda je, entah dia wali. Mana tahu? Tahu ada kebaikan yang kau tengok, wali kau ketawakan. Kau tengok, wali tak adalah, aku tahulah dia punya PL member aku. Jangan, kau tahu PL dia depan kau, belakang kau dia tak tahu. Dia punya rintih pada Allah Ta'ala, dia tak nampakkan. Kita tak tahu, kita kawan kita wali, kita ketahui wali tak adalah dia. Jangan begitu ya. Kau anggap baik kawan-kawan wali, kau khidmat dengan khidmat dia, sebab tu katanya berbakti, khidmat dengan kawan. Kau tak tahu takdirnya sekali kita kalau dapat guru kita wali, ada tak kemungkinan dia syafaatkan kita? Mana lagi rapat kita dengan guru kita ke dengan kawan kita, dengan member lagi. Dengan member lagi dia tak sampai hati dah dengan kita. Kalau sampai kawan kita wali dan kita dah berbakti dengan dia, kita baik dengan dia, berbaktilah dengan kawan anda dengan anda pandang dia sebagai ulama future. Berbaktilah dengan kawan anda sebagai anda pandang dia sebagai pemberi syafaat pada yaumil qiyamah. Berbaktilah dengan kawan anda dengan pandang dia sebagai orang yang akan mendoakan anda selepas anda mati. Berbaktilah dengan sahabat anda, pandanglah kepada dia sebagai orang yang yaumil qiyamah nanti mengatakan, ya Allah, aku tak cas dosa dia pada aku maafkan pasal dia sahabat aku. Begitu ada nilainya. Yang kita sahabat setakat di dunia saja ya, macam-macam sahabat kita di akhirat dan lepas kita mati apa semua. Berbaktilah kepada sahabat kita yang lantaran dia kita boleh dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hargai persahabatan itu. Hargai persahabatan, hargai kawan kita. Sikit-sikit jengkel, sikit-sikit boykot. Jangan ya. Sikit-sikit singkir, sikit-sikit tak ambil kisah. Siapa pun ya, khususnya kau jumpa kerana Allah ya. Yang orang sangka jumpa kerana Allah Ta'ala, dia boleh singkir anytime dia suka tu. Dia boleh nak berkawan dengan orang ni anytime dia suka, dia boleh tak nak berkawan dengan orang ni anytime dia suka. Seperti siapa ya? Macam-macam lah kita ya. Jemaah masjid ke, ustaz kita ke, apa. Bila-bila kita nak, kita kontak dia. Wireman kita ke, bila-bila kita tak nak, kita just buat bodoh dengan dia. Tak boleh. Paling-paling tidak demi persahabatan. Demi persahabatan, paling-paling tidak bertanya khabar sama dia. Tak boleh tidak, demi persahabatan. Jalin semua gitu. Kalau wireman kau dah anggap sahabat, sahabatlah. Kalau apa ustaz kau dah anggap sahabat, sahabatlah. Kalau apa lagi kita bilang, siapa sahajalah yang sudah bersahabat dengan kita. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani yang kata dia anggap sahabat, perempat tu saja dianggapkan sebagai guru dalam senarai guru dia. Dia sekali jumpa terus dimasukkan dalam senarai. Kita nak masukkan dalam senarai sahabat pun mengada-ngada macam nak jadi sahabat aku, ustaz jumpa berapa minit saja. Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani terus masukkan dalam senarai jadi guru dia. Perempat tu, kerana perempat tu apa? Mengingatkan dia tentang satu perkara tentang hafalan ya. Begitu. Kita dengan sahabat kita ya, dengan sahabat kita ya, jadi kita pandang dia dengan berbagai-bagai pandangan yang mulia sekali ya. Nanti mulialah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peluang Allah Taala. Bukan kerana kita kerana tak nak hege-hege dengan dia, bukan hege-hege dengan dia, hege-hege dengan Allah sebetulnya. Dia dengan keberadaan dia, kewujudan dia di sisi kita itu adalah sebetulnya anugerah Allah Taala. Memudahkan jalan kita. Ini terblok pasal maksiat kita, ini terblok pasal tingkah laku kita. Ini ada, ini pun kau lepaskan. Sahabat easy tau. Senang kita nak berkawan kan. Kadang sahabat kita lagi mesra pada adik-beradik kita. Apa-apa kita cakap dengan dia rapat. Kadang-kadang abang kita ada hal dengan kita, dia tanya kawan kita, adik aku macam mana dia ada ngadu kau apa-apa tak? Aku tengok dia macam susah dengan aku tanya, dia tak nak bilang mana tu. Kadang kawan dia ngadu, dengan abang dia tak nak ngadu. Jadi kawan, jangan anggap enteng. Itu anugerah Allah Ta'ala kita dapat kawan. Anugerah Allah kita dapat kawan, bersahabat ya. Dunia sampai akhirat. Baginda SAW tengok dengan sahabat sampai hidup sampai ke mati bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sampai ke jannah nanti bersama dengan mereka. Nabi SAW tengok sahabat Nabi mengatakan, jangan cerca sahabat aku, mereka seperti bintang ya. Mereka seperti bintang. Itu contoh Nabi contoh itu bermakna sahabat Nabi tinggi, dan Nabi memberi contoh tentang persahabatan. Bela sahabat anda. Bela sahabat anda. Begitu ya. Baik, berbakti kepada teman dan kawan. Adapun berbakti kepada teman dan kawan, maka perkara itu juga sangat dituntut dan dianjurkan. Dan hukumnya sunat dalam
kacamata agama. Sunnah ya, sunnah. Kita sekali lagi kita bilang. Sekarang dah kita punya peringkat umur begini ke, tak kisahlah umur begini ke, umur muda ke, jangan kau pandang tarif sunnah apa, buat dapat pahala, tinggalkan tak berdosa. Betul. Buat dapat pahala, tinggalkan tak berdosa. Namun kalau dibuat dapat menghapus berapa banyak dosa. Dan apabila tak dibuat menandakan anda masih lagi banyak dosa. Kalau sebab perkara sunnah ni tak ada dihidayatkan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat bagi orang yang banyak dosa. Allah Ta'ala blok hatinya. Tak minat orang qabliyah dia tak qabliyah. Orang ba'diyah dia tak ba'diyah. Orang duha dia tak pasal. Allah Ta'ala tak undang dia. Allah Ta'ala tak undang dia. Allah Ta'ala. Sunnah buat dapat pahala. Sunnah ditinggalkan tak berdosa. Namun jika engkau buat, besar punya dosa boleh diampun oleh Allah Ta'ala. Dan apabila engkau buat, dapat besar punya pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan tak buat, besar punya kerugian. Begitu sunnah ya. Sunnah. Dan ini satu kemudahan untuk sampai kepada syurga Allah Ta'ala. Ya. Kerana rakan dan teman mempunyai beberapa hak yang harus dijaga dan dipelihara. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wa jari dzil junubi was-sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Satu ayat ini semua tadi, yang satu seluruh bab ini Imam Haddad syarahkan daripada ini. Mak bapak dan juga kaum kerabat dan juga jiran dan juga sahabat ya, dan juga sahabat. Dan hamba sahaya pun dah disebutkan juga. Kita sudah bincang tentang hamba sahaya ya. Baik. Artinya, sembahlah Tuhan dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapamu. Buat ihsanlah kepada kedua ibu bapamu. Buat ihsan tu terlebih daripada baik. Buat ihsan tu terlebih kepada baik. Dan tu buat baik berulang-ulang, bertalu-talu dengan payah dan susah. Itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Extreme good. Ihsan tu extreme good. Ya. Buat ihsanlah kepada dua orang ibu bapa. Ibu bapa, karib karabah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnis sabil dan hamba sahayamu. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi kalau tak nak sahabat dengan tak nak kita sahabat tu, dah kita sombong tu. Kau tak iktiraf seseorang itu. Kau pandang orang tu istilahnya pandang tak ada mata. Bila-bila aku nak baik dengan dia boleh, bila-bila aku nak get rid of him boleh. Sombongnya. Bila-bila aku nak tegur siapa dia boleh, bila-bila aku tak nak tegur siapa dia boleh. Bila-bila aku nak contact dia boleh, bila-bila aku nak ignore dia pun boleh. Sombong tu namanya. Sombong. Pada kawan kau tak ada harga. Tak ada harga di sisi kau. Pasal apa? Dia tak dekat mana dengan saya. Kelihangan dia tak rugi bagi diri saya. Allah. Kau rasa. Tapi sebetulnya keliru ya. Keliru anugerah Allah Ta'ala. Dapat sahabat tu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tu satu siksaan masuk penjara. Tak kasih sahabat. Tak kasih sahabat masuk penjara. Jadi siksaan. Tak ada sahabat tu satu merana. Satu merana. Kau tak ada sahabat ya. Allah Ta'ala tak suka orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi kalau orang yang tak akrab dengan sahabat tu kiranya sombong tu. Pandang orang tak ada mata kiranya. Kawan kita takkan apa-apa, dia diam sajalah. Kadang-kadang dia terasa, kadang-kadang dia tak kisah. Allah tak kisah. Tapi kita yang berdosa. Allah kisah. Allah Ta'ala Allah hantarkan dia pada kita. Allah hantarkan dia pada kita. Masuk Ustaz ni. Masuk. Allah Ta'ala hantarkan dia pada kita untuk kita syukuri. Untuk kita syukuri. Kok kita begitu dengan kawan-kawan kita? Berdosa ya. Berdosa. Kalau kita setakat tak rapat dengan dia saja, sunnah. Kalau kita sampai menyombong dengan dia, haram. Haram hukumnya ya. Jadi dengan kawan kita hati-hati sekali. Jangan sampai kita ignore kawan-kawan kita. Siapa kawan-kawan kita? Kita bilang, siapa saja yang kau anggap dia pernah ada deal dengan kau tu, sahabat kau lah. Sahabat kau lah. Baik ya. Sabda Nabi SAW, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah. Hal agama fiha haqqallahi aw adha'ah. Artinya setiap kawan yang bersahabat dengan engkau, yang lain
walaupun sekejap masa sekalipun. Sa'ah ni bukan 1 jam ya, sekejap mata sekalipun. Sa'ah ni bermakna sedetik saja ya, selahzah saja, walau sekejap saja. Apa khabar bang? Ada baik? Abang tinggal mana? Segitu dah jadi sahabat. Jangan ada penjalinan kita dengan dia. Ada perjalanan kita. Ketika itu jumpa, ingat kalau kita jumpa kawan yang kita, orang putih bilang acquaintance. Kalau friends tu yang hari-hari kita jumpa, acquaintance tu yang kita jumpa kat jalan, dekat bas, dekat pasar, itu pun ambil kesempatan. Bertemulah dengan baik dan berpisah dengan baik. Walau dekat pasar sekalipun. Apa khabar? Bang, Assalamualaikum. Beli ikan? Ya. Apa? Banyak beli bang. Anak ada tamu datang ya. Jalan bang ya. Sekejap aja. Bertemu dengan baik. Dan berpisah pun dengan baik. Lepas tu kau tak kenali lagi. Tak jumpa dia sampai akhir hayat. Jumpa pun tak ingat. Mana ingat? Kita pergi pasar ingat siapa-siapa boleh jumpa. Takkan semua orang kita ambil telefon nak tanya khabar. Paling dia punya minta bukan menjalin sepanjang-panjangnya. Kalau yang patut kau jalin. Kalau ada perjanjian penjalin dengan dia, kena berjanji penjalin dengan dia. Kalau tidak, paling tidak ketika itu dan habisnya ketika itu. Kalau gantung saja tak boleh. Gantung saja sahabat kita. Apa khabar bang? Baik. Kalau kau tak apa, kau jalan aja. Paling patut orang kita, jalan dulu bang ya. Kan begitu kan? Itu bahasa namanya. Dan itu kiranya endingnya. Beli ikan bang, banyak tu kau tak tegur, kau tu jalan. Mana dia tadi? Ending. Saya jalan dulu bang ya. Itu yang bertemu dan berpisah dengan baik. Dengan cara baik-baik hati-hati jalan ya. Begitu. Ada bertemu dan berpisah dengan baik ya. Setakat begitu saja dia. Itu aja pun jalin dengan sebaik mungkin. Wajah yang manis, kalau boleh jabat tangan, tanya khabar, tegur siapa. Benar berpisah pun dengan pamitan yang baik. Jalan dulu bang ya. Kalau gitu. Itu aja dah kira bertemu dan berpisah baik walau sejenak sekalipun. Ini kan pula orang yang kita kalau boleh biasa dengan dia, minta khidmat dia. Lama-lama buat bodoh saja. Hatta tukang-tukang sekalipun ya. Kalau kita ada perlu sangat, tak ada sangat, cari apa-apa yang boleh bertukang. Call. Halo, saya ada kerja sikit lah. Padahal bukan dia kerja sangat. Sengaja nak jalin dengan dia. Sengaja nak jalin dengan dia. Panggil tukang-tukang. Tak apalah, ada rezeki sikit lebih. Sengaja nak jalin dengan dia. Kerana persahabatan dengan tu kena tukang. Nak panggil tak semena-mena. Tak ada sebab lah kan. Tapi aku suka nak bersahabat. Tukang pun begitu. Tukang pun itu. Kalau tukang saja ya. Apalagi kalau macam-macam kategori sahabat kita. Kena jaga ya. Allah Ta'ala perhati ya. Ada buku daftar sahabat pulanya ya. Walau sekejap masa sekalipun, melainkan ia akan ditanya tentang persahabatannya di hari kiamat nanti. Macam mana you dengan sahabat you? Macam mana you dengan taulan you? Macam mana begitu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Apakah ia telah menunaikan hak persahabatan itu dengan baik atau ia telah mensia-siakannya? Baik ya, di antara hak sahabat macam mana ya, kalau kita baca kitab niat Imam, kita baca adab-adab bersahabat Imam Ghazali Ihya Ulumuddin ya. Di antara kalau kita bersahabat dia, jangan sampai dia minta. Kena faham, anak dia 13 orang. Ini baru buka sekolah, dan dekat buka sekolah, kita tahu anak dia yang masih sekolah berapa. Ada yang sakit pula, ada yang gini. Dan kita tahulah kerja dia macam mana. Selalu tak cukupan. Kita tahu kan. Tak payah dia minta. Kau pandai-pandailah congak. Sebagaimana kau congak pendapatanmu, kau kena faham, kena congak juga kemampuan sahabatmu. Kesian, mesti dia terfikir-fikir nak untuk sekolah anaknya. Tak payah dia tanya, Mat, sikit mat untuk duit sekolah anak kau. Terima kasih bang, apa begitu. Saya susah-susah. Tak apa, rezeki budak-budak. Tak payah, jangan sampai dia minta. Kalau sampai dia minta, kalau dia minta kau buat bodoh tu memang tak bagus ya. Dia minta aja pun dah tak bagus. Bermakna kau kurang beri perhatian kepada dia. Jangan sampai dia minta dengan adab-adab dengan sahabat. Jangan apa sahajalah. Kewangan baik, kenduri kendara balik. Dia nampak dia nak buat kenduri. Jangan lupa ya, besok tahlilan rumah saya lepas maghrib. Lepas maghrib betul kau datang. Orang lain tak apa. Kalau kau sahabat dia, kau kena datang awal. Adatnya kenapa? Nak kat talam, nak gulung tiko, nak metang tiko, nak apa semua kan. Jadi kau adatnya sahabat. Jangan sampai dia minta. Awak ada, kita dah petang tadi datang. Abang tak panggil. Nak kena panggil. Itu namanya bukan sahabat. Sampai yang nama sahabat ya, tak disebut sahabat kecuali kata Sayyidina Umar bilang kau dah musafir dengan dia 3 hari. Kau tengok tingkah laku dia, kau berkenan dengan dia berkenan dengan kau, itu dah membaru sahabat. Tidak disebut sahabat sampai kau boleh seluk kocek dia boleh seluk kocek kau. Apa dia nak ambil, dia boleh ambil. Tidak nama sahabat kecuali dia boleh masuk rumah kau sukati dia, dan kau boleh masuk rumah dia sukati kau. Of course rumah orang Arab, bahagian laki-laki, bahagian perempuan. Dia boleh masuk dan dia tak ada bimbang dengan kau. Barang dia adalah, dia tak ada kisah.
Dan kau ambil barang dia pun dia boleh tidak marah. Dia ambil barang kau pun kau tidak marah. Begitu sahabat. Dia boleh seluk, itu baru nama sahabat. Agaknya boleh tak kita dengan sahabat kita? Sebut sekali-sekali sahabat kita dapat kasih kita punya pin number saja. Dia kasih kadnya, kasih pin number. Sanggup ke tidak agaknya? Kena pin number. Aku kasih kau lah. Aku nak sahabat yang baik. Aku kasih kau pin number aku. Mesti kita tuliskan nombornya. Jadi kalau dia tekan pun tak dapat. Allah. Begitu ya. Cari satu sahabat yang kita boleh sampai rapat begitu. Paling-paling tidak aku ada sahabat yang aku percaya begitu ya. Habib dia gitu tau. Dia tak peduli. Ada satu Habib Omar bin Hud Al-Abbas. Jiran depan dia pun Habib juga. Habib juga. Nanti orang datang rumah Habib ini bawa buah-buahan, bawa oleh-oleh, minta doa, minta apa. Rumah orang alim. Nanti jiran dia tahu ni mesti nak pergi rumah depan. Dia cukai dulu barangnya. Pasal orang mesra. Dia nampak tamu orang datang turun kereta cari rumah siapa? Pak Habib dia. Di sini. Dia pun Pak Habib juga. Dia pun tak Pak Habib juga. Di sini jemput silakan. Apa hajatnya? Begitu dia dah doakan. Oh ni ya, terima kasih. Datangnya dia dah ambil barangnya semua. Kalau naik nasi kuning pun dia dah ambil apa semua. Jadi nak ketemunya tu Habib yang mana ya? Apa Habib Umar bin Hud? Oh ya, saya kira begitu. Ada depan rumahnya. Cepat silakan ya. Silakan. Dia ketuk betul. Habib Umar, ini tamunya datang. Barangnya anda sudah ambil ya. Pasal dia sahabat. Dia tahu kalau aku tak ambil pun Habib akan hantar rumah aku juga. Nanti kawan ente ya gini. Tapi sama mesra mereka. Sampai boleh begitu sekali. Dia cukai dulu barangnya. Nanti baru dia hantar jirannya. Ada hajatnya bukan dengan aku. Hajat kau, barang kau untuk aku, hajat kau dengan dia. Allah, dia begitu ya. Dia punya mesra sampai boleh begitu. Begitu baru nama sahabat. Agak kita boleh tak agaknya? Agaknya cubalah ya. Cuba dengan sahabat. Itu hak antara sahabat dengan sahabat. Sebab itu akan ditanya persahabatanmu dengan dia. Begitu ya. Itu orang itu dia ni take advantage betul. Alamak, baru jumpa sekejap aja dah. Abang ada RM2 bang. Alamak. Allah. Bukan RM2. Kita nak beli barang berapa? RM5.30. Cari siling tak ada. Siling tak ada. Itu pun bawa tak jalan. Alamak, 30 sen aku tolong bayarkan dia. Tak apa ya. Jangan. Dengan kawan-kawan sikit lebih kurang ya, begitu ya. Itu ditanya ya, walau sejenak sekalipun, apa hak dia? Paling tidak haknya disenyum, paling tidak haknya diucap salam, paling tidak haknya dijabat, paling tidak haknya untuk disangka baik. Haknya tu disangka baik. Tengok aja, alamak ini muka macam penyangak. Alamak dia pun baju pun teruk, umpamanya lah ya. Gitu aja. Apa kau cakap dalam hati semua akan zahir di sana nanti. Paling tidak di husnuzan sahabatmu. Itu hak dia. Paling tidak di husnuzan. Dia beri senyum. Dia hak sebagai Muslim. Ucap salam. Paling tidak. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anggap enteng ya. Sebab itu orang kita dulu ya. Sebab itu kita buat ya. Di Batu Pahat kita masih banyak gitu. Sebab COVID ni kurang lah. Dulu kita kalau pergi nak bayar api air. Saya ni pesen lama. Tak pandai bayar api air punya boleh pakai internet. Ya. Sekarang orang dah bayar. Dulu saya pergi post office. Nak pergi bayar api air tu kalau pergi kenduri tu. Masuk mesti salam semua orang. Khabar, baik tuan. Baik, salam. Dah ambil nombor. Apa khabar? Nanti duduk aja. Nanti nombor berapa? Nombor gitu ya. Duduk dah. Tapi mesti kena itu hak sahabat tu. Jumpa sejenak pun dapat sahabat. Dapat markah tu. Satu pejabat pos semua boleh jadi sahabat kita. Dan kita dah bayar hak dia. Kita berhenti kereta pun, kita kalau berhenti ingat, kalau berhenti di Batu Pahat ingat, kalau berhenti traffic light jangan kau buat hal kau dengan radio saja. Kita tahu orang luar. Kalau orang kita sini ada simpang apa budak-budak pun mesti kat tangan senyum. Tu adab tu sahabat orang sejenak sekalipun. Apa hak kau jumpa orang di simpang, saya angkat tangan dengan pak cik tu. Saya slow downkan kereta saya. Kan kita kat dalam kat parit-parit kan saya slow downkan kereta saya, ya Allah. Dan saya angkat tangan dengan dia, saya manis wajah dengan dia, cukuplah. Hak ketika itu apa hak dia kan boleh. Takkan ketika itu dia terus kau kasih beli dia nasi, kau belikan dia pos muka gitu. Kan tak ada sempat. Hak yang apa kau sempat? Senyum, angkat tangan. Dan di kampung-kampung orang masih lakukan begitu. Sekarang sejak Covid ni orang ada kurang sikit. Tapi dulu ya, hatta kau traffic light kalau berhenti jangan berhenti buat bodoh. Mesti adabnya turunkan tingkap tengok orang sebelah. Adabnya itu sejenak adab dengan sahabat, hak sahabat. Paling tidak disapa, kau tak pandang dia macam kucing. Kucing kan kita ada sapa, kucing kan tak ada kan. Jadi kita kau tengok dia itu paling tidak. Dulu saya baru-baru balik ke Batu Pahat, saya bilang subhanallah, aku nampak adab ini macam di Tarim ada, aku nampak adab-adab begini ada.
Nah, aku nampak ada begini ada. Sekarang pun tak nampak, senyum pun dah tutup muka. Tak tahu dia senyum ke tak senyum pun aku tak nampak. Begitu. Saya nak beli emas yang transparent. Jadi senyum orang boleh nampak ya. Jadi orang senyum orang boleh nampak, dia senyum kita boleh nampak, begitu ya. Itu hak yang sejenak saja. Hak apa? Senyuman. Senyuman kat tangan sikit sudah. Begitu kan. Kalau dalam pejabat pos dulu salam tau. Kita pergi salam, jangankan kata pergi masjid, pergi majlis kenduri kendara, pejabat pos 7-Eleven tu pun nak bayar salaman dulu dengan budaknya. Khabar nak kerja pagi hari ni. Orang Padang kampungan ya. Kita kalau tengok drama dia nak gayakan orang kampung pergi bandar, mesti salaman orang kan. Nanti orang ketawa kan. Betul-betul style orang kampung. Itu ajaran kita sebetulnya. Itu ajaran kita. Saya dah biasa duduk kampung. Dulu duduk kampung Hadramaut dah tentulah ya ikut hukum. Duduk kampung buat tempat begitu. Saya pergi KL. Saya pergi KL makan Kentucky, duduk pula kat tepi pintu. Aku dah terbiasa. Orang masuk kita selalu, dia tak tengok kita pun ni. Aku dah kat KL, bukan dekat Batu Pahat. Dekat Pahat kena duduk depan pintu, kena sapa tu orang masuk semua, aku kena sapa, tak boleh tidak. Kita sapa orang, tak perasan kita orang jalan. Oh ya tak ya, tak jadi budaya. Kat Singapura pun begitu. Kalau kita sapa orang tak kenal, tengok ada apa? Dia ada apa? Dia tanya. Allah. Dia kan kita nak minta derma. Allah, begitu ya. Samalah bandar-bandar semua sama begitu ya. Makin lama makin kurang orang melaksanakan. Sahabat itu bukan adat orang kampung, itu adab-adab bersahabat yang sejenak. Ada ditanya nanti, walau sejenak sekalipun ditanya nanti. Syukur orang kampung nanti banyak lepas ini hisab. Pasal apa dia tegur siapa, nampak orang kat pasar tanya, nampak kat pekan tanya, nampak di masjid jangan cakap lagi, nampak di pejabat pos tanya, nampak 7-Eleven pun dia tanya. 7-Eleven pun tanya. Betul kita tengok betul adab pakcik ni. Nak bayar 7-Eleven nak begitu. Assalamualaikum, berapa ni nak? Salam dulu semua, Allah adabnya ya. Dulu kan itu saya orang kampung. Dulu kau tengok drama orang kampung pergi ke bandar nak cari kawan dia kan, jumpa orang disalam. Salam. Oh itu gaya orang kampung. Itu bukan gaya orang kampung, itu gaya orang yang ikut junjung syariat Allah ya. Jangan kita nak tertawakan. Nanti yaumil akhir tengok siapa tertawakan. Saya ikut contoh satu Kiai Haji Buah namanya. Namanya Haji Duari, orang Banjar. Gelarannya Haji Buah. Dia bukan jual buah di pasar Banjar. Dia jual buah kepada pasar Banjar. Pemborong. Pemborong. Tapi kemudian lepas itu dia khidmat sama habaib apa semua, bisnes dia serah saja sama keluarga dia bikin kan. Dia ingat begitu. Dia ke mana siapa pun dia jumpa, mesti dia, kalau orang Islam, mesti dia tak peduli dengan wajah dia manis sekali. Allah Ta'ala rahmati Haji Buah. Assalamualaikum. Orang mesti Waalaikumsalam. Senyum aja, dia tak cakap apa pun. Kalau dengan orang Cina ke apa, kada jumpa kali, halo, dah gitu aja. Halo uncle. Mau tak mau dia dah sekolah, orang pun sapa balik. Gitu aja, simple aja dia. Dia tak ada tanya khabar, tak ada apa semua. Assalamualaikum. Itu aja. Jadi saya ikut cara dia sekarang. Kalau nampak orang, Assalamualaikum. Begitu ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, khairul ashabi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani khairuhum li jarihi. Artinya sebaik-baik kawan ialah kawan yang berbakti kepada kawannya, dan sebaik-baik jiran ialah jiran yang berbuat baik kepada jirannya. Yang terlebih baik ya. Baik itu ya, jangankan kata sahabat jiran ya, kita dua orang bertemu saja ya. Kita dua orang bertemu saja, kawan siapa pun lah, kita jumpa saja dua orang bertemu. Ketika bertemu dia berjabat tangan, ada 100 rahmat turun. Untuk yang mesra dapat 1 poin. Untuk yang terlebih mesra dapat 99. Jadi kalau jumpa kawan kita, pastikan kita terlebih hangat dan terlebih warm dengan kemesraan kita jumpa dia. Assalamualaikum Cik Kasim, apa khabar? Waalaikumsalam. Alamak, dia dapat 99. Allah, Cik Kasim ni pandai ya. Lepas tu tengok cara habib-habib ulama-ulama kiai-kiai kita. Dia pernah jumpa antara dengan dia tu, kita ingatkan kita dah baik. Dia ukur rupanya, dia sukat senyum kita macam mana manis, dia lebih manis lagi. Apa perkataan kita keluar, dia lebihkan lagi. Begitu ya. Begitu.
kiai kita, kau jumpa kita. Mesti kita salaman dia, cium dia, mesti dia siap dengan tepuk kita lagi. Kangenlah tak jumpa, sebut cakap kangen lagi pun. Allah, semua itu semua tu lebih alu-aluannya tu begitu ya. Semua tu alamak kiai mesti lebih susah aku nak menang dia. Begitu ya. Begitu. Jadi kalau jumpa orang begitu, kita tengok dia, apa khabar? Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Baik, sihat. Kau dapat 99. Begitu ya. Itu aja boleh dapat ekstra markah tau. Jadi orang berlomba-lomba, dia baik, aku lebih baik. Aku lebih baik. Dia mesra dengan aku lebih mesra dengan dia. Itu nak dapat markah ekstra. Bagi orang yang suka dapat markah ekstra lah. Tapi yang orang dia punya tangan dia tu agaknya ada berlian. Dia punya senyum dia pun susah. Kelat kalau kita, pasal kita tak standard dengan dia. Assalamualaikum, apa khabar? Khabar baik? Amboi, ayolah kau orang ada kedudukan. Aku orang yang terdudukkan. Suka hati kau lah. Tak apalah, begitu ya. Begitu. Ada orang begitu ya? Ada tak? Ada ya? Ada ya? Ingatkan tak ada. Begitu ya. Kalau salaman orang ujung jari aja, betul tak ya? Apa Covid lain cerita tau. Tak Covid pun zaman ni kita cakap zaman belum Covid lah. Apa khabar tuan? Baik. Amboi, dia tarik break senyum dia. Pasal aku tak standard dengan dia. Tak apalah. Tak apalah. Saya nak tanya, jangan marah ya. Di sini rasanya tak tahu ada ke tak ada. Rasa yang tengok internet pun rasanya tak adalah. Agak-agaknya sikap-sikap gini ada kursus ya. Kalau kau gaji sekian, kedudukan rumah sekian, dengan orang yang sikit rendah, saja senyum kau kena kelat sikit. Salam gitu. Ada kursus ya. Kursus peradaban orang-orang tinggi kedudukan. Ada ya? Tapi kok semuanya gitu, samanya gitu ya. Agak ada kursus agaknya. Ataupun ada SOP untuk orang-orang tertentu, kau kena gitu. Kau tidak boleh kena saman. Agaknya ya. Sebab itu dia patuh sangat. Ada ya. Rasanya tak ada yang boleh jawab. Sebab tak ada yang sikap gitu, insyaAllah dalam tengok internet pun tak ada, di sini pun tak ada ya. Tak, terserahlah. Kat mana dia ambil kursus pun suka hatilah ya. Kita jangan ikuti kursus demikian ya. Ini kursus yang diajar oleh Nabi kita. Sejenak pun kena mesra. Sejenak pun kena mesra ya. Baguslah macam kitab ni. Simple aja, bab sahabat aja, tapi macam-macam kita diajarkan kita. Macam-macam kita diajarkan diri kita. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi. Ma tahabbathnani illa kana ahabbuhuma ila Allah ashaddahuma hubban li sahibihi. Artinya, tiada dua orang yang saling mencintai satu sama lain, melainkan orang yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala ialah siapa yang lebih mencintai kawannya. Orang yang lebih cinta kawannya. Jadi, kita cinta kawan kita, lokek tau. Cinta pun lokek. Kita kawan kita, cinta. Kita beri benar dengan dia apa semua. Tapi dengan kita, dia sambil lewa saja macam nak tak nak aja kan. Tak apalah, tak apa. Siapa yang terlebih mengasihi saudaranya itu terlebih dicintai oleh Allah. Itu adilnya Allah Ta'ala. Kau sanggup memberi cinta kepada sahabatmu dengan lebih daripada dia mencintaimu. Antara kamu dengan dia, yang dipilih lebih cinta oleh Allah Ta'ala siapa? Yang terlebih cinta. Jadi jadilah kita kalau dengan sahabat kita terlebih cinta dengan sahabat kita berbanding dengan dia cinta dengan kita. Jadi kita jadi orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk dicintai oleh Allah Ta'ala lebih. Begitu ya. Agama Islam ni murni ya. Selalu saya ulangi. Kalau kita sebut tentang Islam, sebut tentang Melayu, kau janganlah pandang ini resis, ini apa. Resis kita pun, ini yang agama aku ajar. Dengan jiran yang bangsa asing pun kena baik. Dengan sahabat ni bangsa asing tak bangsa asing pun kena baik. Ini termasuk Muslim non-Muslim ni. Tak ada sebut Muslim non-Muslim. Muslim non-Muslim ni pun sahabat dengan baik. Sahabat dengan baik. Begitu. Jangan kau sekadar kita sebut tentang Melayu saja. Dia ni resis, dia ni perkauman. Aku sebut bangsa aku sebab dia keluarga aku. Aku tahu masalah dia dan aku tahu keperluan dia. Aku tak akan nak campur tangan. Aku suruh kau yang handlekan. Dan aku nak kena bangunkan. Itu. Tetapi sedikit jangan kau sangka bahawasanya kita menyisihkan daripada engkau. Tak ada. Tengok apa yang dia ajar. Ulama-ulama kita apa yang dia ajar oleh Nabi kita punya cakap ni semua tu. Itu namanya tak baguslah. Kita pun suka kalau di kalangan kau ada pun ada persatuan kamu juga. Ya tidak? Ambil berat hal ehwal anak-anak kamu juga. Baguslah. Jadi yang kita ni ambil berat hal ehwal anak buah kita, bangsa kita. Itu aja kau sebut resis. Tak bagus tu namanya.
Ha? Dah menuduh dengan serong pandang yang begitu ya. Tengok apa yang diajar oleh Nabi kita. Tengok apa disebut oleh Tuhan kita tentang persahabatan. Termasuk engkau pun perkara ini juga disebut. Ha? Jangan apa dengan orang-orang Melayu dengan orang-orang Islam kau asyik anak pandang serong saja. Dalam riwayat lain ialah siapa yang lebih berbelas kasihan terhadap kawannya. Lebih berbelas kasihan terhadap kawannya, ya. Terlebih kasihan terhadap belas kasihan terhadap sahabatnya. Dia lebih kasihan, lebih tak sampai hati dengan sahabatnya. Kerana kan sahabatnya sampai hati dengan dia tau. Dia tak sampai hati dengan sahabatnya. Apa pun, tak sampai hati nak mengabai, tak sampai hati untuk cakap tidak, tak sampai hati untuk apa? Tak sampai hati. Tak sampai hati apa-apa pun belas kasihan. Tak sampai hati nak kecil hati pun. Tak sampai hati untuk nak apa, tidak menerima sahabatnya pun. Itu keistimewaannya ya. Dan ini semua jangan kita tak rebut ya, jangan kita tak raih ya. Jangan kita tak raih, semua ada point. Yang ada orang bukan dengan sahabat tau, yang ada orang Allah Ta'ala nak kasih bukan dengan sahabat tau. Dengan lantaran kucing, lantaran anjing boleh buat dia masuk syurga. Lantaran lalat buat Allah Ta'ala terima amalannya. Perempuan tak baik bukan lantaran dengan sahabat tau, bukan lantaran dengan jiran tau. Lantaran anjing, nampak anjing haus, tengok air tapi tak boleh sampai air. Dia cedok dengan sepatu dia, kasih minum anjing. Lantaran dia masuk syurga kata Rasulullah. Lantaran anjing, bukan lantaran sahabat. Lantaran anjing. Ada orang lantaran lalat, siapa Imam Ghazali. Tulis Ihya Ulumuddin. Dari Ihya Ulumuddin keluar kitab ini macam-macam. Lepas dia meninggal dia, orang tanya, ya Imam Ghazali, bagaimana nasibmu di barzah sana, apa hal? Allah terima aku. Lantaran apa? Lantaran ihya, bukan lantaran lalat. Dia tengah nak tulis kitab, dia tengah celup pen dekat dakwat, lalat datang sedang minum. Jadi kalau diangkat kan lalat lari. Nanti belum puas minum, kesian. Dia biar lalat dah habis minum, lalat terbang baru diangkat. Lantaran lalat, lantaran dia berbudi bahasa dengan lalatnya. Jadi kita jangan tak rebut, kita tak tahu. Di antara perkara-perkara dirahsiakan Allah Ta'ala ya. 6 perkara dirahsiakan oleh Allah Ta'ala, berkata guru kami Habib Abdullah Jufri. Nombor 1 dirahsiakan Allah Ta'ala, namanya Ismul Azam. Nama teragungnya. Nama teragungnya itu dirahsiakan Allah Ta'ala. Kalau doa dengan nama itu pasti kabul. Macam-macam lah ulama mengatakan itu dan ini dan mungkin ini dan berbagai-bagai riwayat gitu. Yang kedua dirahsiakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wali di kalangan hamba-hambanya. Tak tahu. Kadang-kadang kawan kita nampak dia toya je, rupanya dia wali, kita tak tahu. Nanti dah meninggal baru kita tahu. Allah, takut ya. Wali di kalangan wali-wali Allah, di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala sembunyikan wali. Di antara yang Allah Ta'ala sembunyikan lagi ialah apa? 1 detik dalam hari Jumaat. Subuh sampai ke maghrib, 1 detik kabul doa. Kau minta bertepatan dengan waktu itu, diterima oleh Allah Ta'ala. Satu lagi disembunyikan Allah Ta'ala ialah Lailatul Qadar pada 30 malam Ramadan. Memang disembunyikan. Yang kelima, yang keenam. Yang kelima ialah amalan kita, yang keenam pun amalan kita. Yang kelima kita tak tahu lantaran banyak amalan kita, yang mana satu saja rupanya dia switch untuk on yang lain. Dia satu dia, tapi dia switch untuk switch besar ke kecil. Lampu ada berapa biji mentol tu? 9 ya. Switchnya berapa? Switchnya takkan sampai 18. Switchnya satu. Besar lampu ke besar switch? Besar lampu, switch kecil. Petik aja hidup 99 hidup nyala. Begitu ya. Ini lampu switch. Kalau yang kita punya elektrik yang apa tu, kalau ada trip dia apa tu namanya? MCB. Dia punya petikan dia tu? MCB ya. Dia punya petikan satu aja ke gini, satu rumah menyala. Begitu. Kau kena pandai petik. Satu amalan pada amalan-amalan baik kita yang kita tak tahu yang mana satu. Lantarannya Allah begitu redha, segala dosa kita Allah Ta'ala padam. Dan segala amalan yang lain kalau ada cacat pun Allah Ta'ala terima juga. Maka buat amalan, walau besar, walau kecil, walau apa sekalipun. Tengok, walau dengan orang alim, walau dengan jiran, walau dengan kaum kerabat, walau dengan sahabat sekalipun, walau dengan hanya senyum dengan dia sekalipun, walau hanya dengan tegur sapa dengan dia sekalipun, walau di pasar sekalipun, walau sejenak sekalipun. Kita tak tahu yang mana. Kita tak tahu. Walau dengan haiwan sekalipun, kita tak tahu yang mana. Kita tak tahu yang mana. Itu rahmat Allah Ta'ala. Yang ketujuh, kita tak tahu di antara amalan-amalan yang keenam ya. Kita tak tahu di antara amalan-amalan jelek kita yang mana satu yang buat Allah Ta'ala murka menjadi switch pemadam pulanya. Lantaran itu Allah Ta'ala betul murka, Allah Ta'ala tak pandang kau banyak amal ke apa, Allah Ta'ala ignore, Allah Ta'ala tak ampun pun begitu. Maka Allah Ta'ala hisap kau habis-habis. Lantaran kau ada buat satu perkara yang betul dimurka Allah Ta'ala, walau kecil. Kadang-kadang lantaran kucing. Perempuan bela kucing dia tak kasih makan dalam kandang, mati kucingnya. Padahal kucing berapa banyak kucing lain pun mati kan.
Apa istimewalah sangat nyawa kucing? Pasal dia makhluk Allah. Kata Rasulullah, kenapa tidak dilepaskan, dia pandai cari makan sendiri, ya, kucing. Pasal kucing mati dia masuk neraka. Kucing mati dia masuk neraka. Allah. Kucing saja boleh jadi masuk neraka. Jadi kita tak tahu apa dosa kita, walau satu saja sekalipun, jaga, walau kecil walau besar kalau Tuhan nak hisap. Kita tak tahu, ya. Allah Ta'ala murka sehingga yang lain tak itu. Ini tentang persahabatan ni bukan perkara kecil. Persahabatan bukan perkara kecil, perkara besar. Ini berapa orang tengok dalam internet? Alhamdulillah 200 lebih, tadi pagi 300 lebih. Ini kita pun tak tahu berapa orang mungkin. Ini pun tak tahu. Mudah-mudahan dengan itu petikkan internet ni saja menjadi satu amalan. Satu amalan berapa banyak orang boleh ikuti kuliah ini, ya. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu amalan kita yang mana. Rupanya yang Allah Taala benda tak suka pasal kita tak baik dengan sahabat kita. Jumpa kat pasar kita tak assalamualaikum dengan dia. Pasal kita pandang dia tak standard dengan kita. Ditanya Allah Ta'ala, akan dihisap Allah Ta'ala. Kenapa kau ingat tak kau pergi pasar Parit Raja, pasar Khamis Parit Raja, kau nampak abang ini, kau semacam punya lirik dengan dia, kau buat tak tersampa dengan dia. Allah tahu apa dalam hatimu ketika itu. Kau banggakan diri. Kau lihat, kalau kau takdir itu hari kau salam dia, kau senyum dengan dia, kau tawaduk, sekian pahala menunggu kau. Allah. Kerana kau bersikap begitu, sekian murka kau dapat. Jangan anggap enteng, ya. Akan dihisap, ditanya oleh Allah Ta'ala. Nanti akan ditunjukkan apa keuntungannya, apa kerugiannya. Apa keuntungannya, apa kerugiannya. Yang baik dapat, inilah keuntungan kau. Kalau kau tak tegur dia, ini kerugian kau. Kau tak tegur dia, ini kerugian kau. Kalau tidak, ini keuntungan kau. Allah Ta'ala tunjukkan. Allah tercengang-cengang ketika itu. Cengang-cengang. Ini kemurahan Allah Ta'ala. Jangan kita tidak raih, jangan kita tidak rebut. Itu kekuasaan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala, maha agung, maha suci Allah Ta'ala, maha pengasih pada hamba-hambanya. Allah Ta'ala tahu kita banyak sangat, kita punya lalai dan leka. Allah Ta'ala buka peluang, macam-macam peluang. Ini Allah maha pengasih, maha penyayang. Macam-macam special offer, macam-macam apa diberi oleh Allah Ta'ala, diskaun. Ini. Jangan kau tak raih. Kau tak tahu yang mana satu yang kau menang voucher rupanya. Itu dari Allah Ta'ala. Mencintai Allah dan kerana Allah. Baru kita baca tadi pagi, ini kita baca lagi hadisnya. Allah, ya. Asas persahabatan ialah senantiasa dalam bercinta antara satu dengan yang lain. Dan tulus ikhlas dalam berkasih sayang. Bukan kerana lainnya. Bukan kerana pangkat dan kedudukan. Bukan kerana keseronokan dan kelalaian. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, aku suka berkawan dengan kau. Walau siapa sekalipun. Kadang-kadang begitu, ya. Kadang orang tak faham, jangan marah, ya. Kadang orang yang sederhana-sederhana, yang sahabat setia dengan kita, tau. Kan kita kat masjid kan macam-macam kawan kita kan. Kadang kita selalu, dulu saya lah kat masjid, ya. Kita jumpa fulan bin fulan, orang yang ada kedudukan. Kan kita mesra. Tapi kalau jumpa orang sama standard dengan dia, kita dah jadi ke tepi. Kelat balik senyum dia. Alamak dia. Dia dengan member dia bukan mesra, bertepuk-tepuk. Tengok aja. Oh yalah, aku tak ada kena tepuk, ya. Umpamanya, ya. Semalam kau tepuk aku, nanti dengan aku kau salam ujung jari. Yalah. Tapi tak pernah kecewakan kita. Tak pernah kecewakan kita orang-orang yang selalu kita pandang dia macam tak berbenda. Tapi orang-orang ini tak pernah mendukacitakan kita. Walau dia dengan member dia, walau dia tak dengan member dia. Begitulah jumpa kita mesranya. Kat bus stop baik, dekat pasar baik, dekat masjid baik, sama. Apa khabar Haji? Sama. Alhamdulillah, kau tak pernah sekali pun itu. Kalau kekayaan dan kemewahan dan kedudukan boleh membuat kau bersikap begitu, maka lebih baik kalau tak ada kemewahan dan kekayaan. Nanti kau begitu rugi. Rugi, ya. Kalau orang yang ada setengah-setengah gitu, tak banyak lah. Tapi terjejas rasa dalam hati kita. Oh gini rupanya aku dengan kau ada double standard. Aku yang low standard rupanya. Kalau tengah tak ada orang, dia mesra juga dengan kita. Dia duduk sebelah kita, bual-bual, tanya macam-macam lagi. Begitu, ya. Apa yang kan adalah kau betul mesra dengan aku. Lain kali dengan orang geng dia saja tengok. Oh rupanya aku not good enough lah. Markah aku belum cukup rupanya. Nak orang sama duduk dengan kau. Yalah, tak apalah. Tapi yang tak pernah mengkecewakan kita, orang yang kita bilang, yang orang pandang low class ni, actually are very high class people. Dia tak double standard dengan orang. Kat mana pun dia akan jumpa kita dengan penuh kemesraan. Semua kita pula jaga-jaga takut. Jangan-jangan sekali-sekali kita pula dengan kawan kita jadi mengenepikan dia.
Tak boleh ya, tak boleh begitu ya. Saling cinta mencair dengan ikhlas ya, sayang, dan selagi ia dihalakan kepada Allah Taala kerana Allah Taala. Mereka hala kerana Allah Taala, bukan kerana lainnya. Kerana apa? Peluang kau dengan dia, peluang dapat bisnes. Peluang dengan dia nanti peluang pasal apa? Dia ada anak dara, umpamanya lah ya. Ada umpamanya ya. Ataupun peluang dengan dia banyak kawan orang-orang besar, jadi dia boleh dapatkan aku dengan orang besar. Astagfirullahalazim. Berkawan dengan dia pasal apa? Dia pun orang besar, jadi berkawan dengan dia, ada naik nama aku boleh naik sikit, melukut di tepi gantang. Itu apa? Ambil kesempatan dalam apa kelebihan orang. Baik ya. Melukut tepi gantang tu apa tahu? Dalam bahasa orang putih apa tahu? Parasite. Begitu ya. Parasite. Begitu. Sedap. Orang putih bahasa lagi sedap. Dalam kesempatan dengan orang. Ya Allah. Kerana Allah, maka pahalanya adalah amat besar. Sebut dia buat pahala, kau kena jaga-jaga. Kita baca sikit sampai hadis Nabi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, wajabat mahabbati. Dari Allah, bukan Rasulullah ya. Dari Allah ya. Minta maaf saya salah sebut tadi ya. Dari Allah wajib dapat cintaanku. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Iaitu Allah Ta'ala telah berfirman, pasti wajib mendapat kecintaanku. Dapat cinta Allah Ta'ala. Kan kita orang banyak dosa tau. Ini Allah Ta'ala kasih kemudahan. Wajib mendapat kecintaanku. Bagi orang yang saling sayang menyayang keranaku. Sayang sahabat kita. Dapat sahabat kita tak sampai hati. Dapat sahabat kita macam mesra dengan dia. Allah. Bahagia tau. Kalau kita disayang orang, bahagia. Rasa bahagialah. Orang ada concern kita, orang sayang kita kan bahagia. Kita beri sama orang begitu ya. Saling sayang menyayangi kerana aku. Dua orang yang duduk bersama-samaan kerana aku duduknya. Kita gunakan pagi ini, kedudukan kita untuk capai ini. Ya. Duduk kerana aku. Ini duduk pasal nak bincang bisnes ke? Duduk pasal bincang nak pukul orang ke? Pasal kerana Allah, nak cari keredaan Allah, nak cari ilmu. Nak dapat ini selalu datang majlis ilmu. Kau selalu boleh dapat ini. Dapat saling duduk-duduk kerana aku. Baca maulid, baca tahlil. Kan kerana Allah semata-mata ya. Orang yang mengunjung kerana ku, ziarah sahabat-sahabat andai. Apa khabar ziarah sahabat andai. Sebab itu hadir majlis kuliah pun dengan niat nak ziarah sahabat aku. Nak bertemu sahabat aku. Kadang ziarah tak mesti di rumah dia. Mat, apa khabar kau? Lama tak jumpa. Mari jumpa di Starbucks. Ini orang Bandung punya style sahabat. Sahabat enak sangat kopinya. Ramai juga orang duduk. Saya tak pernah duduk. Sekali pun tak pernah. Katanya mahal. Sayang. Sayang. Begitu ya. Apa? Mahal agaknya. Mahal ya. Begitu. Jadi apa orang yang saling mengunjungi. Tak apalah, tak payah Starbucks. Aku datang kuliah dengan niat nak jumpa sahabat-sahabat aku. Datang kuliah boleh dapat ini tau. Datang kuliah boleh dapat ini semua. Dapat all 4 points yang boleh dapat. Saling mengunjungi kerana aku. Kerana aku. Ingat asal datang kuliah, ingat di samping nak belajar, ingat kunjung ustaz. Ingat kunjung kawan. Dapat 10 orang kawan yang hadir, 10 kawan aku dapat. Ingat nak kunjungi kawan sahabat baru. Kan kadang-kadang ada orang baru datang. Macam-macam. Hadir kuliah macam-macam dia betul. Gudang sekali yang kita sebut tadi. Gudangnya tu dalam majlis ilmu. Malaikat pun suka datang sebab macam-macam dalam dia. Dan dua orang yang tolong-menolong kerana aku. Bantu-membantu kerana aku. Jangan tunggu banjir aja baru nak tolong. Tak banjir pun tolong. Ketika apa-apa pun tolong. Subhanallah. Tapi kadang kita tak sempat nak tolong-menolong kawan kita. Maka janganlah pada musim-musim tertentu tak tolong-menolong. Seperti apa? 10 hari bulan Muharram. Hantarlah bubur lambuk sedikit. Seperti apa? Tolong-menolong. Pada Ramadan. Kasih atau buka puasa. Walau bubur kacang. Begitu. Walau apa-apa sekalipun. Ketika dia sakit. Ketika dia keperluan. Jangan tak tolong-menolong. Pada ketika dia tengah buat kenduri kendara. Yang biasa-biasa kita nak tolong pun nolong tu secara amlah. Kalau kita tahu dia susah, kita tolong. Apa saja yang kita boleh hulurkan bantuan. Paling-paling tidak kalau jiran kita, bang saya nak pergi pasar, nak kirim apa bang? Kadang-kadang kita tak nak kirim. Dengan pertanyaan kau tu aku gembira sekali.
Hati aku punya gembira, terima kasih, alhamdulillah, dah cukup semua. Dengan dia tanya je tu gembiranya hati kita. Bang nak kira apa bang? Tak ada apa-apa lah, ikan kering setengah kilo, bawang 15 kilo, sayur begini, ada ini ikan tenggiri 5 ekor. Madi ni aku tanya, bukan tak, orang pun takkan begitu ya, tanya. Dan kita pun kalau orang tanya gitu aja, hati kita punya besar sekali, besar hati kita ya. Kita pernah merasa tak kalau orang tanya kita apa-apa, kita besar tak hati? Jadi kawan kita nak pergi cuti ke, nak pergi Melaka ke, Melaka tu mana Melaka? Melaka. Kita sini sebut Melaka. Orang nak pergi Melaka ke apa? Bang nak kirim apa bang? Saya nak pergi Melaka besok. Nak pergi Melaka 2 hari. Ya. Apa nak kirim? Tak ada apa-apa lah. Terima kasih ya. Padahal dia tanya je gitu. Ini semua kita cakap ni, kita cakap benda yang kita tak buat. Sebab itu kita cakap. Jadi kita takut kena soal Allah Ta'ala ya. Tanya je. Besarnya hati kita, kadang-kadang kawan kita tanya begitu. Besarnya, padahal aku tak adalah pun apa hajat daripada tempat kau. Tapi kau tanya tu, besarnya hati kita. Maknanya budi kau tinggi. Malu aku. Yang kita cakap ni pasal kita banyak terima kawan kita tanya gitu. Dan teringat aku jarang tanya kawan aku begitu. Buat bodoh saja. Kita yang cuai ya. Kawan kita yang banyak. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita sambung baca pada pertemuan akan datang ya. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita ya. Seronok ya bacanya tu. Bacanya bab sahabat, bab itu, bab happy-happy semuanya ni. Bab happy-happy semuanya ni ya. Jumpa dan berpisah kerana Allah, bersahabat kerana Allah, duduk-duduk kerana Allah, bincang kerana Allah, semuanya tu. Pemurah Allah rupanya. Bukan lantaran apa bertasbih, berzikir, beriktikaf, dengan member pun boleh dapat pahala. Tapi kau jangan ambil bab ini saja, sampai petang je jarang kawan dah ngeteh. Alamak, asyik itu je. Ini buat kawan aku happy. Asyik itu aja janganlah. Begitu. Jangan sampai ini semua jangan sampai tercuai hak Allah pulanya. Kerana Allah. Kalau ngeteh ngopi tu tak ada kerana Allah sangatlah. Pasal kena nak bual-bual aja. Kerana Allah yang datang manfaat kepada agama Allah kita dah bincang tadi kan. Ini aja. Pun ambil bab ni ajalah. Bab ni ringan. Asyik-asyik je tu asal petang aja, tak ada lain babnya. Ibadatnya kunjung kawan kat warung ngeteh. Alamak. Tak maulah gitu macam ya. Tengok dengan awak buat gitu jangan pula sampai menyeleweng. Jangan bukan salah menyeleweng. Fahamlah ya maksudnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.